أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi cara bacaan surah Al-Masad. Sebelum kita memulakan bacaan surah Al-Masad, saya ingin membuat hibahan sedikit ataupun membuat iklan sedikit tentang pengajian Al-Quran dan Tajwid di Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia. Mereka membuat pengajian Al-Quran dan Tajwid di tempat mereka, iaitu bertempat di Lake Town Bukit Merah. Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia ni bangunan dia di Lake Town Bukit Merah. Kalau search di maps tu memang boleh terus jumpa YPM Bukit Merah. Search je YPM Bukit Merah, insyaAllah jumpa. Ataupun search YPM saja pun dah jumpa dah. Dalam maps tu terus tekan direction, ataupun Google pun boleh. Dalam Google tu pun dah disediakan direction untuk sampai ke sini. Baik. Okey, di sini mereka menyediakan pengajian Al-Quran dan Tajwid secara percuma. Jadi siapa-siapa yang berminat daripada umur 15 tahun hingga ke atas, siapa-siapa yang berminat boleh datang belajar di sini. Dan di sini juga disediakan tempat penginapan untuk menginap. Contoh yang orang datang daripada jauh kan, nak bulan alik jauh, boleh kita sediakan tempat penginapan. Jadi datanglah beramai-ramai, ajak kawan-kawan ataupun sampaikan kepada orang lain yang tak tahu lagi tentang iklan ni, boleh sampaikan kepada kawan-kawan ataupun sanak saudara. Jadi kita sampaikan, tolong sampaikan kepada lain. Nak tahu lebih lanjut tentang pengajian di sini ataupun tentang apa perancangan di yayasan ni, boleh terus hubungi di talian 0589000112 ataupun 0589000172 ataupun terus ke website dia, laman web ypem.asia. Boleh search ypem.asia. Okey, di situ dia cerita apa yang perancangan di YPM ni lakukan, insya-Allah. Baik. Okay, kita terus memulakan bacaan surah Al-Masad. Okey, untuk pertamanya surah Al-Masad ni saya akan baca dulu. Saya akan baca dulu daripada bismillah hinggalah fi jidha hablum mim masad. Saya akan baca dulu secara murattal. Maksudnya secara beransur perlahan-perlahan. Maksudnya perlahan-lahan saya akan baca. Jadi lepas saya baca tu, saya ulang balik daripada bismillah. Saya akan buat penerangan. Buat penerangan, contohnya macam mana kita nak baca ini. Ada dengung tak, ada panjang dah berapa harakat, macam mana kita nak berhenti dia. InsyaAllah saya akan buat penerangan sikit-sikit. Okay, daripada satu ayat saya buat, lepas tu ayat kedua pun saya buat, ayat ketiga, sampailah habis 5 ayat tu, insyaAllah. Baik, saya baca dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Okay, kita ulang balik bersama penerangan pula. Okay, mula.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekali lagi, ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, baik. Kita tengok macam mana nak baca ayat yang pertama ni. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita tengok. Tabbat yada. Tabbat. Di huruf ba ni ada tanda sabdu. Tabbat. Tabbat. Tekankan dulu. Sebab ada huruf sabdu ni ataupun tasydid ni, kita tekankan. Tabbat. Tabbat. Maksudnya masukkan ta dengan ba terus. Tabbat. Macam tu. Tabbat yada. Okey, untuk huruf ta yang bertanda sukun ni, kita bunyikan sedikit. Tabbat. Bunyi orang kata apa? Lepasan angin sedikit bunyi. Tapi jangan bunyi macam dia tak mau bunyi macam tu. Jangan macam tabbat. Sama tak mau. Dia kena tabbat. Tabbat. Sikit je. Tabbat yada. Macam tu. Okey. Tabbat yada abi. Yada ni panjang. Berapa harakat? Panjang dia 4 atau 5. 4 atau 5 harakat. 4 atau 5. Panjang 4 atau 5 harakat. Jadi apa ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh panjang 4, boleh panjang 4 harakat pun boleh, 5 harakat pun boleh, pilih. Di sini hukum dia mad jaiz. Mad jaiz mufassil. Ni nak kenal mad jaiz ni senang je. Dia mesti orang kata apa? Baris mad ni bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Dua kalimah lah ni. Yada satu kalimah, abi satu kalimah. Jadi dua kalimah. Dalam dua kalimah, baris mad ni bertemu dengan hamzah. Ni mad jaiz mufassil. Mad jaiz mufassil. Okey, baik. Tabbat yada abi lahabin. Abi ni dua harakat. Lahabin wa tab. Biwa. Biwa. Tengok. Tengok. Abi lahabin wa tab. Kenapa kita masukkan tanwin? Sebab dia tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu huruf waw, jadilah idgham ma'al gunnah, iaitu memasukkan bersama dengung. Idgham ma'al gunnah ni dia ada 4 huruf. Idgham ma'al gunnah ada 4 huruf. Yang pertama huruf dia huruf mim, huruf nun, huruf ya, huruf waw. Kali lagi, huruf mim, huruf nun, huruf ya, huruf waw. Itu idgham ma'al gunnah. Kalau jumpa nun mati ataupun tanwin, kalau jumpa nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi, mim, nun, ya, waw. Ni kalau jumpa 4 huruf ni, maka kita kena dengung. Kita kena memasukkan bersama dengung. Masukkan dulu, lepas tu barulah dengung. Macam ni. Lahabin wa tab. Macam tu. Baik. Lahabin wa tab. Okey, untuk di akhir sekali ni, ni hukum dia apa ni? Akhir sekali ni. Kita wakafkan dengan huruf bayan bertasydid ataupun bersabdu ni. Jadi hukum dia di sini qalqalah asyaddul kubra. Qalqalah asyaddul kubra. Maksudnya ada lan tunan. Qalqalah tu bermaksud lan tunan. Asyaddu tu tersangat. Kubra ni besar. Lantunan yang tersangat besar. Macam mana kita nak bagi lantunan tersangat besar ni? Kita lambatkan bunyi lantunan dia tu. Maksudnya kita tahan sekejap, baru kita lepaskan lantunan dia. Contohnya macam ni.
tabbat yada abi lahabin wa tab. Macam tu. Wa tab. Baik. Macam tu. Maksudnya inilah dipanggil qalqalah asyaddul kubra, lantunan yang sangat besar. Nak kenal qalqalah asyaddul kubra ni, dia orang kata bila kita wakafkan dia, huruf-huruf kita wakafkan huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ni ada 5. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta. 5 huruf ni kalau kita wakafkan dia tu ada tanda sabdu. Itu tanda ataupun tanda tasydid ni kan. Tanda sabdu ataupun tanda tasydid, macam sin kecil atas tu kan. Jadi kalau kita jumpa ataupun kita wakafkan pada 5 huruf yang bertanda tasydid tadi ni, maka jadilah qalqalah asyaddul kubra. Baik. Nak tahu lebih lanjut macam mana ni, insya-Allah kita akan terang lagi. Jadi yang ini setakat ni saya cerita dulu bagi perempuan nampak, tuan-tuan dan perempuan nampak macam mana ni kalau nak bacaan yang macam ni. Lalunya orang baca macam ni dia tak tekan. Contohnya dia tekan pun dia tak lepas qalqalah, tak lepas lantunan. Dia contoh ada salah satu orang baca macam ni, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia macam qalqalah kubra biasa je. Salah tu. Sebab kat bawah tu ada tanda sabdu, kena tekan dulu. Ataupun orang satu ada orang baca jenis macam ni pula, tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab je, tak ada b, tak ada bunyi lantunan. Jadi salah juga. Yang sebetulnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Macam tu. Baik. Seterusnya. Okey, sebelum kita pergi ayat seterusnya, kita ulang balik ayat ni. Okey. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, ulang sama-sama. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Macam tu. Okey. Sambung ayat seterusnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Kita ulang balik. Ma aghna. Ma, panjang. Ma ni panjang dia. Ma, panjang dia. Panjang dia berapa harakat? Dia sama juga macam ni. Tanda mat bertemu dengan hamzah. Bila tanda mat bertemu dengan hamzah, maka panjang dia 4 atau 5 harakat. Nak boleh panjang, nak panjang 4 pun boleh, nak 5 harakat pun boleh. Ma aghna anhu maluhu. Okey, aghna di sini aghna. Huruf ghain mesti bunyi, mesti ada getaran. Itu mesti ada getaran. Dia tak boleh baca ma aghna ataupun apa ni ma arna. Salah. Ma akhna, kha pun dia macam kha salah, baca ra pun salah. Dia kena bunyi ada getaran sikit. Macam tu. Ma aghna. Okey, makhraj huruf ghain kat mana? Makhraj huruf ghain di ni, di hujung apa ni, di awal-awal kerongkong ni, selepas anak lidah ni. Di sini, bukan di tengah-tengah. Tengah-tengah ni huruf ain dengan ha. Yang bawah ni huruf hamzah dengan ha. Yang atas ni huruf ghain dengan kha. Okey. Jadi huruf ghain dengan kha, walaupun tempat makhraj huruf, walaupun makhraj hurufnya sama,
dia tetap tak sama sebutan huruf dia tu. Ghin macam ni, gha. Ghin mesti ada getaran. Kalau kha, kha kata apa, dia tak ada getaran. Dia tak tak ada. Okey. Ma aghna. Macam tu. Jangan bunyi qalqalah pula. Ma aghna. Aghna salah. Kena ma aghna anhu maluhu. Okey. Aghna, nah ni panjang sebab ada alif kecil. Ma aghna anhuma tekankan sikit huruf ain. Huruf ain makhrajnya di mana? Di tengah ke kerongkong. Dia kongsi makhraj huruf, dia kongsi tempat dengan huruf ha. Huruf ain dengan ha, dia kongsi tempat. An tekan sikit. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Macam tu. Anhu maluhu. Luhu ni panjang sebab ada waw kecil ni. Ni dipanggil hukum dia ma'silah qasirah. Ma'silah qasirah cara bacaan dia macam mana? Panjang dia dua harakat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Macam tu. Kasab di akhir ni, kasab di akhir ni huruf ba, kita wakafkan huruf ba ni. Dia tak sama dah dengan ayat pertama sebab dia tak ada tanda sabdu. Dia jadi qalqalah kubra sahaja, bukan qalqalah asyaddul kubra. Jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Macam tu ya. Baik. Seterusnya sayasla naran dhata lahab. Ulang sekali lagi. Sayasla naran dhata lahab. Okey, tengok baik. Sayasla naran. Sayasla ya dengan sad ni. Ya dengan sad, jaga jangan tertebal juga ya ni. Ya ni nipis je. Dia istifal. Sad sahaja yang isti'la. Dia sayas, jangan sayasla dengan yas. Dia kena ya dulu. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Macam tu. Na dua harakat. Ranza. Di sini kena dengung. Sebab apa kena dengung? Sebab tanwin bertemu huruf zal. Tanwin bertemu huruf zal, jadilah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni cara bacaan dia macam mana? Dengung dia samar-samar. Dengung dia samar-samar dan bersedia nak sebut huruf selepas dia. Huruf huruf selepas tanwin ataupun nun mati tu. Macam di sini tanwin, maka kita bersedia nak sebut huruf zal. Sayasla naran dhata lahab. Macam tu. Dhata lahab. Dha ni panjang dua harakat. Talahab. Hab di belakang ni. Lahab di belakang. Ni jadi qalqalah apa? Qalqalah kubra. Sebab apa jadi qalqalah kubra? Sebab dia di hujung ayat dan dia tidak diwakafkan dengan tanda sabdu, tak macam ni. Jadi bila di hujung ayat jadi qalqalah kubra. Okey. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Macam tu. Baik. Seterusnya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Okey, baik. Ya. Wa imra'atuhu masukkan terus ke dalam mim. Bila kata apa?
bila kita nak sambungkan ni hamzah wasal ni, hamzah wasal, bila kita nak sambungkan terus atau kita nak baca terus kan, kita kena masukkan terus wa tu ke dalam mim. Dia tak boleh baca wa am ke, wa im ke, wa ke. Hamzah wasal ni dia berfungsi kalau kita nak baca, nak cari baris atas, nak cari baris bawah, nak cari baris depan tu, berfungsi bila sebelum dia ni tiada huruf-huruf lain, ataupun kita nak memulakan hamzah wasal tu. Jadi bila kita tak memulakan dengan hamzah wasal, kita memulakan, contohkan dengan macam ni, kita memulakan dengan huruf selain dia, maka kita ikut bacaan huruf selain dia. Jadi hamzah wasal ni tak disebut pun. Tak ada nak kena baca wa am ke, wa im ke, wa ke, terus masuk ke mim. Hamzah wasal ni ibarat macam tak ada pun. Masukkan wa mra'atuhu, macam tu je. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa mra'atuhu, di sini panjang dia berapa harakat? Dua harakat, sama juga macam maluhu ini. Hukum dia maksilah qasirah. Maksilah qasirah ni cara bacaan dia ataupun cara panjang dia berapa harakat? Dua harakat. Baik. Wa mra'atuhu hammalatal hamma. Okey, yang pertama kita tengok huruf ha dulu. Huruf ha makhraj dia di mana? Makhraj hurufnya di tengah kerongkong. Dia berkongsi makhraj dengan huruf ain. Huruf ain dengan ha berkongsi makhraj huruf, berkongsi makhraj, iaitu tempat keluar huruf. Dia kongsi tempat. Tapi bila berkongsi tempat, adakah bacaan dia sama? Tak. Berkongsi tempat, berkongsi makhraj tak bermakna sebutannya sama. Dia berbeza. A dengan ha. A tak ada angin, ha ada angin. Baik. Di sini hamma macam tu. Hammalatal hatab. Ni tekankan sikit ataupun dengung. Sebab apa dengung? Sebab huruf mim ni ada tanda sabdu. Hammalatal hatab. Ini hukum dia wajibal gunnah. Wajib dengung. Wajibal gunnah ni macam mana cara bacaan dia? Wajib dengung. Kena dengung. Dengung dia berapa harakat? Sekurang-kurangnya 2 harakat. Ikut kita punya kelajuan bacaan. Kalau kita jenis baca laju, panjanglah apa ni 2 harakat. Kalau kita jenis baca slow, bacalah panjanglah apa ni 6 harakat. Kalau kita jenis yang kata apa sederhana ya, panjanglah 4 harakat. Boleh panjang ikut kelajuan kita. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Kita masukkan terus ke dalam alif lam. Jadi latal. Jangan baca wa mra'atuhu hammalatal hatab. Latal kena bunyi latal, jelaskan latal hatab. Okey. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Okey, alif lam di sini, lam ni. Lam ni jaga. Jangan kita tambah ataupun tawalludkan dia. Beranak pula huruf lam tu. Contohnya beranak macam mana? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Macam dia lepas kata apa? Dia macam ada sesuatu orang kata kurang, kita dengar tu bukan jelas lah. Contoh wa mra'atuhu hammalatal hatab. Latal hatab. Hala tu. Itu dia kena jelaskan terus. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Macam tu. Baik. Latal hatab. Ha di belakang, ha di mana kharajna di tengah kerongkong. Ta dia di dalam mulut, menggunakan mulut. Ta ni macam mana nak sebut dia? Tebalkan. Ta. Pangkal lidah naik. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ta dengan ba ni jadi qalqalah kubra. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Macam tu. Baik, seterusnya fi
jidiha hablum min masad. Sekali lagi. Fi jidiha hablum min masad. Okey, baik, kita tengok. Fi jidiha. Fi dua harakat. Ji pun dua harakat. Ji dua harakat. Fi jidiha. Ya yang daripada yang ada ya yang tak bertanda, tak berbaris. Maksudnya ya kosong lah. Fi jidiha. Bila ya kosong macam ni ataupun ya mati macam ni, kena panjang dua harakat. Dia jadi mat asli. Mat asli ni 3 huruf saja. Alif, waw, ya. Alif tu kalau tak berbaris ataupun tak ada hamzah tak kongsi tempat dengan dia, maka dia jadi mat asli. Macam ni juga. Waw pun sama. Waw kalau waw kosong, panjang dua harakat. Kalau waw tu ada tanda bulat, tak panjang. Maksudnya tak panjang. Kita baca orang kata apa, satu harakat ya. Contoh ulaika kan. Kata apa, waw tu kalau ada tanda sabdu, kita tekankan. Tapi kalau tak ada, macam ni ya, jadi panjangkan. Jadi mat asli. Baik. Fi jidiha hablum min masad. Ha dulu. Ha, macam mana makhraj huruf ha kat mana? Di bawah ni. Dia berkongsi tempat dengan huruf hamzah. Dia berkongsi tempat. Fi jidiha, ha di sini. Fi jidiha hablum. Ha, huruf ha kat mana? Di atas ni pula. Ha. Fi jidiha hablum. Macam tu. Fi jidiha hablum. Macam tu. Hablum. Hal masukkan dengan ba ni. Ba ni tanda sukun. Ba ni tanda sukun. Duduk pula di tengah ayat. Bila duduk tengah ayat dan bertanda sukun, huruf ba ni huruf qalqalah tak? Huruf qalqalah. Semua ni huruf ba ni. Ba. Huruf qalqalah dah tu. Maksudnya huruf lantunan. Kalau jumpa huruf ba ni, kalau ada bertanda mati ataupun kita wakafkan dia, maka kena ada lantunan. Okey, macam di sini dia mati di tengah ayat. Bila mati di tengah ayat, macam mana cara bacaan dia? Kena baca lantunan. Maksudnya kena baca bersambil lantunan dia tu, lantunan dia mendatar. Contoh, fi jidiha hablum. Macam tu ya. Jangan fi jidiha hablum. Jangan sampai takut tu. Dia qalqalah sughra. Kalau sughra ni lantunan dia mendatar saja. Fi jidiha hablum min masad. Hablum ni, lum ni masukkan terus ke dalam huruf mim. Bila kita dah masukkan ke dalam huruf mim, maka apa? Maka di sini lam ni, lun dia tak ada lun dah. Dia jadi lu je. Lu ni masukkan dalam ni jadi lum itu je. Jangan baca fi jidiha hablun. Jangan hablun dulu. Dah hablum terus. Fi jidiha hablum min masad. Macam tu. Fi jidiha hablum min masad. Okey. Lum. Lum di sini. Lum di sini tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu huruf mim, hukumnya idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah kita cerita dah. Macam tadi atas ni. Tanwin bertemu huruf idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah ada 4. Huruf mim, huruf nun, huruf ya, huruf waw. Huruf mim dengan nun ni dia ada tanwin, ada tanda sabdu. Bila ada tanda sabdu, dia orang kata apa, idgham ma'al gunnah kamil, memasukkan bersama dengung secara sempurna. Kalau tak ada tanda sabdu ni jadi naqis, memasukkan bersama dengung kurang sempurna. Okey, macam di sini huruf mim idgham ma'al gunnah kamil, memasukkan bersama dengung secara sempurna. Jadi hablum min masad. Hablum min masad. Macam tu ya.
hablum mim masad. Mim masad. Mim masad pun idgham ma'al gunnah. Sebab apa idgham ma'al gunnah? Nun mati bertemu huruf mim. Bila nun mati bertemu huruf mim, nun ni ibarat macam kita tak baca, kita terus mi dengan mim terus. Mim macam tu ya. Fi jidha hablum mim masad. Macam tu. Baik. Fi jidha hablum mim masad. Mim masad. Macam tu. Nun ni macam kita dah buang lah. Kita terus masuk terus ya ke dalam mim. Mim masad. Masad di akhir ni. Okey, huruf sin. Huruf sin ni kena ada bunyi desir sikit. Bunyi desir ni macam mana? Dia sendir sikit. Fi jidha hablum mim masad. Masad. Bunyi dulu sikit. Lepas tu kat belakang ni dal yang kita wakafkan. Bila kita wakafkan dal ni, jadi ada lantunan juga, sebab huruf dal ni termasuk dalam huruf qalah. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta. Huruf dal ni. Baik. Fi jidha hablum mim masad. Macam tu bacaan dia. Okey, kita ulang lagi. Pada bismillah. Okey, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Akhirnya selesai juga pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah cukup setakat ini saja pengajian kita pada hari ini. Okay, sebelum saya akhiri ataupun saya tutup live untuk hari ini, saya minta kepada tuan-tuan dan perempuan tolong hebahkan, tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang lain tentang kita punya program, iaitu pengajian Tajwid Al-Quran Percuma yang ada di sebelah saya ni. Iklan yang ada di sebelah saya ni. Pengajian Tajwid Al-Quran Percuma terbuka kepada seluruh umat Islam Malaysia umur 15 tahun dan ke atas. Umur 15 tahun boleh bawa anak-anak ke, anak menakan ke, cucu ke, boleh bawa datang sekali. Kelas pada setiap hari Isnin hingga Ahad. Kelas pada setiap hari Isnin hingga Ahad. Boleh je datang waktu bila pun. Ambil Isnin pun boleh, hari Selasa pun boleh, Rabu pun boleh. Okey. Waktu dia 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Tempoh pengajian 2 hari. Kelas buka setiap hari, tapi tempoh pengajian kita benarkan untuk di sini 2 hari. InsyaAllah dalam 2 hari tu pun dah cukup dah rasanya. Sebab 2 hari tu kita akan bagi macam-macam. Kita akan ajar makhraj huruf, macam mana nak sebut huruf kan, macam tadi kan. Macam mana nak kena makhraj huruf, huruf A, huruf H, huruf Ain, huruf H, huruf Gha, huruf Kha, sampailah huruf Ya tu kan. Baik. Dan kedua kita akan mengajar sifat huruf. Sifat huruf, macam mana kita nak bunyi angin, macam tabat, macam mana kita nak buat macam tu, huruf apa yang lagi nak kena bunyi angin macam tu. Lepas tu macam mana pula kita nak kata apa bunyi qalqalah. Qalqalah macam tadi kan. Qalqalah ni nak bunyi macam mana. Okey, dan seterusnya pula ni tajwid. Yang ketiga ni tajwid. Makhraj huruf, sifat huruf, tajwid. Tajwid ni terakhir ni kita akan ajak lah.
Macam mana nak baca apa ni, panjang ada berapa harakat, dengung macam mana nak dengung, macam tadi kan, dengung nak kena masukkan, ada tak dengung yang tak kena masukkan, ada tak dengung yang kena masukkan, macam mana kita nak bezakan. Ada juga kena jelaskan, ada juga yang nak buat apa ni, bentuk macam apa ni, nun kosong juga tapi tak kena dengung, kena masukkan tapi tanpa dengung. InsyaAllah itu semua kita kena cerita. Lepas tu kita cerita juga tentang mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Mad lazim kalimi, mad lazim harfi ni paling penting sekali ni. Mad lazim kalimi ni ada di dalam surah Al-Fatihah, iaitu waladdallin. Mad lazim kalimi mustaqal. Mad lazim harfi ni awal dalam surah Al-Baqarah ada. Dia dalam awal surah je. Contohnya mad lazim harfi ni alif lam mim ta sin mim alif lam ra kaf ha ya ain sad. Macam mana kita nak baca dia, tak mana nak kena dengung, tak mana nak kena panjang 6 harakat, ada tak mana nak kena panjang 2 harakat. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan perempuan datang sini, kita akan ajar sebaik mungkin, sebanyak mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh dapat ilmu di sini. Baik, setakat itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Pada hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.